Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fawaz bin Zul Hisham daripada kelas 1-2C, dan insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan isu dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam bagi kursus PIMK 3263. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Zuhaidah kerana memberikan saya peluang untuk membentangkan isu-isu ini secara menyeluruh. Baiklah, kawan-kawan yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi menyelami ke dalam isu-isu berkaitan dengan pendidikan Islam, kita perlu tahu apakah itu kurikulum dan pentaksiran dalam pendidikan Islam. Baiklah, kurikulum ini merujuk kepada keseluruhan rancangan pembelajaran yang merangkumi kandungan ilmu seperti akidah, ibadah, akhlak, sirah, jawi dan Al-Quran. Objektif pembelajarannya, kaedah pengajaran seperti talaqi, tanya jawab, hafazan, pembelajaran berasaskan projek serta nilai etika Islam yang ingin dibentuk dalam diri pelajar. Manakala pentaksiran pendidikan Islam pula adalah proses menilai tahap pencapaian murid terhadap apa yang telah diajar, termasuklah pentaksiran formatif, pentaksiran sumatif dan pentaksiran berasaskan sekolah PBS. Dalam pendidikan Islam, pentaksiran juga merangkumi amalan nilai murni dan akhlak Islamiah, kemampuan membaca dan menghafaz ayat-ayat Al-Quran serta pemahaman dan penghayatan terhadap ajaran Islam. Oleh itu kawan-kawan, kurikulum dan pentaksiran dalam pendidikan Islam ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk syakhsiah dan kepribadian seorang murid yang seimbang dari segi rohani, jasmani, emosi dan intelek. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan cabaran revolusi industri 4.0 ini, pelbagai isu telah timbul yang menuntut penyesuaian dan penambahbaikan dalam pelaksanaannya. Maka, pembentangan saya pada hari ini akan mengupas isu utama iaitu kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Mari kita pergi kepada isu-isu berikut. Jadi kawan-kawan, terdapat 3 isu utama dalam kesepaduan ilmu untuk kurikulum pendidikan Islam ini. Yang pertama, dikotomi ilmu ataupun pengintegrasian ilmu. Yang kedua, cabaran profesionalisme seorang guru. Dan yang ketiga, sekularisme dan dualisme. Yang pertama sekali ialah dikotomi ilmu. Ini ialah pemahaman dan pemikiran seseorang untuk membezakan ilmu agama dan ilmu bukan agama, ataupun ilmu akhirat dan ilmu dunia, dan ada juga yang menyebutnya sebagai ilmu aqliyah dan ilmu naqliyah. Dikotomi ilmu ini memberi kesan kepada wujudnya sistem pendidikan dualistik seperti pendidikan agama dan pendidikan umum, yang akhirnya menimbulkan polarisasi pendidikan, iaitu kewujudan fakulti agama dan fakulti am, sekolah agama dan sekolah umum. Ini memberikan gambaran bahawa pendidikan agama dijalankan tanpa sokongan sains, ilmu aqliyah, dan sains dijalankan tanpa ilmu agama. Dalam agama Islam, tidak wujudnya pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Semua disiplin ilmu ini dianggap saling berkaitan dan menunjukkan kepada satu hakikat yang sama, iaitu pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa. Oleh itu, pendidikan Islam perlu mengintegrasikan kedua-dua jenis ilmu ini agar kurikulumnya bersifat menyeluruh dan holistik. Islam tidak mengiktiraf dualisme atau pemisahan mutlak antara ilmu agama dan ilmu dunia. Sebaliknya, kedua-duanya perlu seimbang dalam sistem pendidikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, "Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين." Dari ayat ini menjelaskan bahawa agar umat Islam dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, iaitu dengan berbuat baik dan bermanfaat kepada orang lain. Tentunya dengan ilmu, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Namun demikian, pemisahan ilmu-ilmu seperti dikotomi ilmu ini akan membezakan jenis-jenis atau menurut klasifikasinya yang sesuai dalam bidang.
Jadi ini akan menghalang untuk manusia memberikan manfaat secara menyeluruh kepada umat Islam. Di antara halangan-halangan dikotomi ilmu ini ialah kurikulum masih lagi dilihat terpisah antara ilmu agama dan ilmu akademik. Guru juga tidak diberikan latihan yang khusus untuk mengintegrasikan dua jenis ilmu ini. Murid juga gagal melihat hubungan antara subjek duniawi dan ukhrawi. Sistem pendidikan moden banyak dipengaruhi oleh Barat yang mengasingkan ilmu berdasarkan sekularisme dan memisahkan spiritual rohani daripada akademik. Jadi apakah cadangan yang boleh kita lakukan? Yang pertama, kita bolehlah menggubal kurikulum yang menjadikan tauhid sebagai asas semua bidang. Kerajaan juga boleh melakukan bengkel latihan guru untuk merancang pengajaran yang bersepadu. Penggunaan modul atau bahan PDP integratif berasaskan konsep tauhid, dan pemerintah ataupun pihak berkuasa seperti KPM, JPN dan sebagainya perlulah menyokong usaha ini melalui dasar yang jelas dan sistem sokongan yang berterusan. Baiklah, kita pergi kepada isu yang kedua dalam kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam ini, iaitu cabaran profesionalisme seorang guru itu sendiri. Jadi guru-guru ini mungkin kurang bersedia atau tidak mempunyai latihan yang mencukupi untuk mengajar kurikulum yang bersepadu, terutamanya dalam menggabungkan pendekatan pedagogi moden dan nilai-nilai Islam. Sebagai contoh, guru-guru hanya fokus kepada subjek tertentu yang diajar dan tidak memasukkan langsung maklumat ataupun ilmu pengetahuan tentang pendidikan Islam. Kerana apa? Kerana guru itu kurang ilmu pengetahuan. Di antara halangan-halangan yang menjadi kepada seorang guru ini, yang pertama sekali, seorang guru ini mungkin mempunyai kekangan masa yang sikit disebabkan oleh faktor keluarga, faktor kerja yang sangat banyak dan sebagainya. Yang kedua ialah bebanan tugas guru yang tidak sama. Ada guru yang terpaksa melakukan pelbagai kerja di sekolah sehingga mereka kurang mempunyai masa untuk mereka melakukan pencarian-pencarian tentang bahan-bahan Islamiah untuk mereka mengintegrasikan di dalam pembelajaran mereka. Kemudian ada juga guru yang memang pengetahuan dan kemahiran kurang dalam diri mereka ini. Jadi terdapat kekeliruan dalam kalangan guru, terutamanya yang baharu mengenai pelaksanaan kurikulum integrasi. Kekurangan latihan dan pendedahan menyebabkan mereka sukar memahami dan melaksanakan pendekatan integratif secara berkesan. Sebilangan besar guru pendidikan Islam ini menghadapi kesukaran dalam menerapkan kaedah pembelajaran aktif dan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran. Ini berpunca daripada keterbatasan dalam latihan dan pembangunan profesionalisme yang relevan. Jadi, apakah cadangan yang kita boleh lakukan ataupun cadangan yang boleh dilakukan bagi halangan guru-guru ini? Yang pertama sekali, perlulah adanya latihan profesionalisme yang berterusan. Kemudian penghasilan modul dan bahan bantu mengajar yang bersepadu kepada guru-guru yang kurang ilmu pengetahuan ini. Kemudian penyediaan prasarana dan sumber yang mencukupi. Guru perlu mengikuti program pembangunan profesionalisme yang berfokus kepada integrasi ilmu wahyu dan akal. Ini termasuk bengkel, seminar dan kursus dalam talian yang menyediakan strategi pengajaran yang bersepadu. Sebagai contoh, program latihan yang menekankan pendekatan integratif dapat membantu guru memahami konsep dan aplikasi kesepaduan ilmu dalam pengajaran mereka. Sekolah perlu memastikan ketersediaan prasarana yang menyokong pengajaran bersepadu seperti makmal sains yang dilengkapi dengan bahan berkaitan nilai-nilai Islam, perpustakaan dengan koleksi buku-buku yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu sains, serta akses kepada teknologi maklumat yang relevan. Kemudian, isu yang terakhir sekali dalam kesepaduan ilmu kurikulum pendidikan Islam ini ialah sekularisme dan dualisme. Sekularisme ini berpandukan pemisahan agama daripada hal dunia, menolak peranan syariah dalam kehidupan moden, dan mereka menggantikan wahyu dengan teori pemikiran manusia semata-mata. Pemikiran ini juga menolak Al-Quran sebagai rujukan utama dalam sistem pendidikan. Manakala dualisme ini pula ialah wujud dua sistem pendidikan yang berasingan. Pendidikan Islam fokus keagamaan semata-mata,
manakala pendidikan moden fokus ilmu kontemporari tanpa elemen-elemen agama. Dan ini menyebabkan ilmu akal dan ilmu naqli iaitu ilmu wahyu tidak digabungkan. Tiada prinsip ketuhanan dalam kurikulum arus moden. Apakah kesan pemikiran sekularisme dan dualisme ini terhadap kesepaduan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam? Yang pertama sekali, ia menghalang usaha menyepadukan ilmu dalam kurikulum pendidikan Islam. Pendidikan Islam juga dianggap tidak praktikal atau tidak menjamin kerjaya. Dan pelajar cenderung melihat ilmu agama dan ilmu dunia sebagai berlainan arah. Oleh itu, apakah cadangan untuk mengatasi isu-isu sekularisme dan dualisme ini? Yang pertama sekali, penyusunan kurikulum secara holistik, menggabungkan ilmu akli dan nakli dalam semua subjek, bukan hanya dalam pendidikan Islam. Pastikan nilai ketuhanan tauhid diserap dalam semua bidang ilmu seperti sains, sejarah, geografi dan lain-lain. Yang kedua, pembinaan bahan ajar yang bersepadu. Buku teks dan bahan bantu mengajar mestilah menunjukkan kesepaduan antara ilmu moden dan prinsip-prinsip Islam. Sebagai contoh, mengaitkan ayat Al-Quran dengan fakta-fakta sains menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Peruntukan khas bagi pembangunan kurikulum yang bersepadu. Maka akhir sekali, sebagai kesimpulannya, isu dalam kurikulum dan pentaksiran pendidikan Islam ini perlu ditangani dengan pendekatan yang seimbang antara keperluan semasa dan nilai-nilai Islam. Usaha untuk memperkukuhkan kesepaduan ilmu, melaksanakan PBD dengan berkesan, menyampaikan pendidikan secara berhikmah serta mengadaptasi cabaran teknologi moden harus dikembalikan secara kolektif oleh semua pihak. Peranan guru amat penting dalam memastikan pendidikan Islam terus relevan dan berupaya melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak mulia dan mampu menghadapi cabaran masa depan dengan jati diri yang kukuh. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.